Akan takbir itu hingga sempurna rokok. Setelah itu, setelah berdiri di dalam solat, rukun qiyam, kemudian membaca Fatihah, maka engkau rokok serta mengucap takbir, takbir intiqalat, Allahu Akbar, dan lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sempurna rokok. Ini pembicaraan adab ketika solat. Adab ketika solat ni merangkumi adab yang wajib dan merangkumi adab yang sunat. Jadi yang sunat pun termasuk di dalam adab ketika solat. Adab ketika solat ni termasuk hak perkara-perkara yang disunatkan. Dicampur dalam ni. Yang terdahulunya ketika qiyam berdiri, belakang tegak, kemudian kepala tunduk ke hadapan supaya mata tengok tempat sujud. Sunat hay'ah. Mata tengok tempat sujud, bukan tengok dinding. Walaupun dia semayang di Masjidil Haram, dia duduk dekat dengan Kaabah, dia boleh tengok dinding Kaabah. Di Masjidil Haram ni, dia boleh nampak dinding Kaabah. Sekalipun ketika solat, mata tengok tempat sujud. Dia tengok dinding Kaabah ni satu ibadah. Tengok dinding Kaabah satu ibadah. Tapi dalam solat, boleh tengok dinding Kaabah sekalipun, tetap mata disunatkan tengok tempat sujud. Bukan dinding masjid Pulau Ketang ni. Dinding Kaabah sekalipun. Tengok dinding Kaabah satu ibadah. Tapi bukan dalam solat. Luar solat, tengok dinding Kaabah. Tapi ketika solat, tetap sunat tengok tempat sujud. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun ada pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau boleh tengok dinding Kaabah, bukan tengok tempat sujud lagi dah. Sebaliknya, tengok dinding Kaabah. Itu terpulang lah. Sebab ada pandangan. Oleh kerana tengok dinding Kaabah ni satu ibadah, sehingga kan kalau dalam solat di Masjidil Haram, dapat tengok dinding Kaabah, atas pandangan ni, mata tengok dinding Kaabah, bukan tengok tempat sujud. Kita ada pandangan. Itu terpulang. Tapi pandangan yang muktamad, walaupun dapat tengok dinding Kaabah ketika solat, tetap sunat tengok tempat sujud. Dinding Kaabah sungguh ni, bukan Kaabah dalam gambar sejadah tu. Jangan, gitu kita tengok Kaabah dan dah. Tu bukan tu. Tu makruh. Kita dah mengelepaskan. Kita pakai pakaian yang berjalu-jalu, makruh. Kita semayang atas hamparan yang berjalu-jalu, yang bergambar-gambar, mukhattat dipanggil. Makruh. Kita semayang di hadapan tu ada macam-macam gambaran di hadapan. Ada macam-macam corak. Kadang-kadang di hadapan tu dengan apa ni? Mozaik. Mozaik ni kadang-kadang bunga-bunga dia buat. Dia dalam sembahyang ni, dia mengapa? Mata kreatif. Kreatif mata. Bunga tu tak cukup sebelah daun. Dia kreatif mata dalam sembahyang. Kalau tak sembahyang tak nampak. Dalam sembahyang ni, dia tarikan kok luar ni. Ni, tarikan. Syaitan nak tarik hati kita ni, mata tengok gambar corak, dia akan terpandang. Sengit sebelah ni. Tiang panjang sebelah ni. Cuba kalau sebelum sembahyang, tak terpandang apa semua tu. Tengok saja je. Dalam sembahyang, mata kreatif. Macam-macam dia terpandang.
Tiba-tiba dinding hadapan mozaik berbunga-bunga. Tapi ini bukan kata Majid Pulau Ketang ni. Letak pula Quran di hadapan. Kenapa letak Quran di hadapan? Orang tengah solat, Quran ni nampak berabuk berkali lama, Quran ni tak baca. Dia nak depan tu kosong. Tapi sekarang, masjid-masjid di hadapan tu, macam-macam tulisan. Walaupun ayat Al-Quran. Walaupun ayat Al-Quran, makruh. Ini belum cerita minggu lepas hak TV tu. TV, tak ada TV sini. TV tu tengah-tengah kita semayang dia keluar. Hadis Nabi, hukum wudu, hukum semayang. Tak, dia di screen tu, dia ada datangkan hadis Nabi. Datangkan bau kuakan lah. Dia tengah semayang ni. Dia akan menghilangkan khusyuk kita dalam sembahyang. Skrin tu cerita hadis tu. Kita masa tu bukan nak cerita hadis tu. Kita menghadap Allah Ta'ala. Itu makruh belaka. Ada tempat tu, di hadapan kiblat tu kita semayang penuh dengan kitab-kitab. Penuh kitab-kitab. Macam mana mata tengok. Kitab ni ada dalam almari dia. Kitab ni ada lama duk cari kitab ni. Dia jadi tadi kreatif mata ni. Sebab apa? Depan penuh dengan kitab. Kalau bubuh sebelah kanan kiri, tak apa kitab tu. Ni bubuh di hadapan kiblat, bubuh kitab. Kitab banyak pun, kita banyak kitab yang bubuh depan kiblat. Bulah kiri kanan ke, bubuh belakang ke. Ni ada pula. Tak boleh bubuh Quran sebelah belakang. Tak boleh bubuh Quran sebelah belakang. Sebab apa? Nanti kita rokok. Nanti kita sujud. Punggung kita hala ke mana? Hala ke Quran belakang. Tak boleh, dia kata. Dia bubuh Quran depan. Ada lagi satu tempat, satu surau. Kenapa dulu Quran ada di almari letak belah belakang? Tiba-tiba duduk sebelah hadapan kiblat. Dia kata, kenapa hala gitu? Ustaz marah, dia kata. Kenapa? Buku Quran di belakang, kita rokok sujud tungging punggung ke Quran. Tak kira tak ada tu, tak tungging punggung Quran gitu. Dia pergi depan. Masa tu depan kosong. Dia nak kosong. Tidak ada satu benda yang boleh menarik hati kita kepada perkara tersebut ketika kita solat. Lepas tu nak kosong. Allah pun kosong, hadap pun kosong. Supaya apa yang kita pandang tidak menarik kita daripada khusyuk dalam solat. Sebab itulah mata sentiasa tengok tempat sujud. Apabila tengok tempat sujud, maka kepala tunduk ke hadapan sedikit. Sebab tulang belakang sunatnya tegak. Bila tulang belakang tegak, kalau kepala tidak tunduk, mata akan tengok dinding. Maka kepala tunduk sedikit ke bawah supaya mata tengok tempat sujud. Bukan mata tengok ke dinding, bukan mata tengok ke atas. Mata tengok ke atas apa semua tu, itu hukumnya adalah makruh. Makruh. Mata sentiasa tengok tempat sujud. Dan kemudian jangan berpaling muka ke kanan ke kiri. Jangan berpaling muka ke kanan ke kiri. Adapun dada kiblat. Kalau dada terpaling ke kanan kiri, batal semayang. Sebab syarat sah semayang menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni dengan dada. Sekarang dada tetap menghadap kiblat. Muka yang berpaling ke kanan, muka yang berpaling ke kiri, bukan dada. Kalau dada berpaling ke kanan kiri, batal semayang. Jadi bukan dada yang berpaling kanan kiri, tapi muka. Kalau muka berpaling ke kanan ke kiri, tanpa ada sebarang hajah,
hukumnya adalah makruh. Bukan ada pandangan menyatakan bahawa berpaling ke kanan ke kiri hukumnya adalah haram. Walaupun semayang tak batal. Pandangan yang muktamad. Muka berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, hukumnya makruh. Tapi satu pandangan menyatakan bahawa berpaling ke kanan ke muka tanpa sebarang hajat, hukumnya adalah haram. Kerana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, La yazalullahu muqbilan alal abdi fi musallahu malam yaltafit. Fa'izal tafata a'rada anhu. Sentiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berhadap dengan rahmat dan redha Allah atas hamba Allah pada tempat solat dia, selama tidak berpaling muka kanan ke kiri. Allah Ta'ala akan hadap dengan rahmat dan redha Allah. Dan apabila berpaling muka kanan kiri, nescaya Allah Ta'ala tidak lagi berhadap kepada orang sembahyang dengan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sentiasa hadap orang solat ni dengan rahmat dan redha Allah selama dia tidak berpaling ke kanan ke kiri. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW tanya Nabi Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi SAW berkaitan dengan berpaling muka ketika solat. Nabi kata, wa huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Berpaling ke kanan ke kiri itu dipanggil apa ni? Menyambar. Menyambar akan seseorang oleh syaitan daripada solat dia. Syaitan sambur dah tu. Nabi kata, Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, dia semayang ni berpaling muka kanan kiri. Nabi kata, dia sudah disambar oleh syaitan ketika dia solat. Ini hak berkait dengan berpaling ke kanan ke kiri. Ni kalau tidak ada hajah. Kalau ada hajah tidak makruh. Nabi pada satu ketika Nabi solat, Nabi letak tentera Nabi di atas bukit untuk berkawal. Maka Nabi dan solat sambil-sambil Nabi pandang kepada tentera Nabi yang Nabi letak di atas bukit. Nabi solat ni. Tapi Nabi ada letak tentera atas tempat tinggi untuk kawal daripada musuh nak datang. Maka masa Nabi solat, mata Nabi terkadang ditengok-tengok juga kepada tentera yang Nabi tugaskan untuk berkawal. Tu Nabi berpaling tu ada hajah. Bila ada hajah tidak makruh. Maka kita tengah solat ni, kalau bunyi apa-apa, berpalinglah muka tu. Jangan buat kekong gitu. Kekong ke kejung. Kekong ke kejung. Kecokeng. Oh banyak Kerah. Kejung. Bunyi apa-apa. Tengoklah. Apa benda ni. Tengok. Semaya apa kita berpaling ke kanan ke makruh. Makruh kalau tak ada hajah. Saja-saja berpaling kanan kiri. Oh ni ada kerana. Ada kerana. Maka berpaling kanan kiri kalau ada hajah tidak makruh. Dia buat kekong je. Kejung. Macam itu tengah-tengah solat. Telefon dia bunyi dalam poket. Dia dah ingat nak silent. Bunyi pula anak cucu buat lagu rock pula dah. Gaya haji. Kita gaya haji. Bukan reti orang tu bunyi apa. Boleh ke cucu tukar lagu rock ke lagu kartun ke. Cucu tukar lagu kartun tau. Tengah-tengah solat bunyi lagu kartun dalam poket ayah haji. Telefon tak silent. Tapi nak suruh silent budak anda. Ada tu imam, tu budak anda nak silent. Telefon dia letak dalam bilik tu imam. Jadi tu imam kan. Lepas tu bunyi nyonyeng dalam bilik tu imam. Konong-konong lah tu imam ni
Dia nak semayang, dia tak bawa telefon. Telefon dia tinggal dalam bilik dia. Sebab dia nak silent tak anda. Lepas tu, bunyi telefon dalam bilik Tok Imam. Sekapuk orang dengar. Tutup lah. Tok Imam tak ada tutup tu. Dia letak dalam bilik tinggal. Dalam bilik tinggal pun. Orang nak telefon pula berkali-kali. Kalau kecemasan tu dia nak kata lah. Faham-faham lah. Lewat dah ni. Isyak lewat lah tu. Faham-faham lah. Dah Tok Imam bertugas kan. Memang kalau ikut sepatutnya sudah dah isyak tu. Tapi kalau telefon lewat dah sikit pun. Tak jawab juga. Faham-faham lah. Tak sudah lagi semayang tu. Mungkin kuliah maghrib tu panjang. Lepas telefon pun ni dalam bilik tu. Dah Tok Imam apa? Tok Imam dak mati. Dak pandai. Dia pandai tekan hijau merah je. Ada ni. Dia pandai tekan hijau merah. Tu je. Hak lain tak pandai. Jadi dalam solat, bunyi telefon tu, senyap je tuang. Ambil lah telefon tu. Tutup. Bergerak tu ada kerana. Telefon berbunyi tu pun bukan kita sengaja tak silent. Kita tak ingat. Maka kita angkat telefon tutup. Ataupun angkat telefon tu tekan hijau tu. Tekan hijau jawab tu lah. Tapi jangan jawab. Tekan hijau jawab tu. Orang sebelah sana pun dengar. Oh, dalam solat tak siap lagi. Tak sudah lagi. Gitulah. Tekan hijau tu. Macam biasa kalau saya mengajar, telefon bunyi. Tapi silent kan. Saya tekan hijau. Tekan jawab. Mana orang sana tengok? Oh, tengah mengajar. Gitu je lah. Jadi, tekan hijau. Letak balik dalam poket. Orang faham lah. Ni dok ni. Dia keras je. Tak mau gerak. Dia senyap je. Lepas tu, bunyi pula. Bunyi pula. Ganggu orang solat gitu. Makna bukan tak digerak langsung dalam solat ni. Kalau ada kerana, bergerak tu tidak makruh. Macam tadilah, berpaling muka kanan kiri tu, ada pandangan letak hukum haram, bukan makruh. Tetapi kalau ada hajah, haram pun tidak, makruh pun tidak. Ini kalau berpaling muka lah. Kalau muka dia tidak berpaling, tetapi mata dia jeling. Tak ada mata dia jeling. Itu tidak makruh. Tapi khilaful aula kurang utama. Hal tadi ni berpaling. Berpaling ni makruh kalau tidak ada hajah. Atau panggil muktamad. Dia muka tak berpaling. Tapi ekor mata dia kan? Kerling. Kerling mana tak? Bukan keling. Kerling. Ekor mata dia kerling. Itu tidak makruh. Tapi khilaful aula. Sebab mata tengok tempat sujud. Dah sudah kerling-kerling lah. Sebab tu kita semayang ni. Dia sunat hadap sutrah. Ada hadangan. Dia tak boleh semayang tengah lamang. Orang kita banyak semayang tengah lamang. Tak ada dinding, tak ada tiang, tak ada barang di hadapan. Hukumnya makruh. Main sunat ni, tak ada hadangan, main tengah-tengah lamang tu, makruh. Orang kalau dia melintasi orang solat, hukumnya haram dosa besar. Tetapi kalau orang solat tu tidak ada hadangan, dia semayang tengah lamang, orang melintasi dia solat, haram pun tidak, bahkan makruh pun tidak, hanya khilaful aula. Di semai tengok lamang gitu. Orang pun melintasi dia solat. Adakah hukumnya haram? Bukan kata haram. Makruh pun tidak. Makruh pun tidaknya. Pada ni. Bukan kata haram. Makruh pun tidak. Kalau dia sembahyang dalam keadaan tidak ada sutrah di hadapan. Tidak ada tiang di hadapan. Di semayang tengah-tengah lamang gitu. Hukumnya orang melintasi itu tidak haram, tidak makruh pun. Hanya khilaful aula.
Hak ni kadang-kadang di semayang je hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada orang semayang ba'diyah Jumaat. Ada orang yang balik cepat. Dia pun semayang lah depan orang nak lalu. Ada pasal tu. Kata kenapa jadi hak depan ni jam? Jam tak gerak depan ni. Kata kenapa pula jadi sekat belah hadapan ni. Ada orang semayang dekat pintu. Ada semayang dekat pintu. Berkali dipikir-pikir, aku nak sekat orang ni. Balik. Semayang ba'diyah dulu baru balik. Nak ke mana? Lapor perut ke? Orang lain lapor perut belakang. Balik gitu tujuan dia. Dia semayang dekat dengan pintu. Orang pun pakat berhenti. Tak ni. Lalu depan batang hidung dia tu. Dok reti bahasa ni. Bukan tempat semayang situ. Tempat orang lalu. Dia berdiri tempat tu hukumnya makruh. Semayang seumpama tu. Orang yang melintasi. Haram. Makruh pun tidaknya. Tetapi apabila dia dilintasi oleh orang seorang, kurang pada semayang dia. Orang lintas seorang, kurang pada semayang dia. Lepas tu, hak mana-mana nak keluar pintu lain tu, ajak keluar pintu tu belakang. Biar habis pada semayang dia. Oh, tak reti nak semayang gitu. Jumaat ada biasa berlaku gitu. Dia semayang dekat dengan pintu. Hak nak keluar pintu lain tu, mari sini. Keluar kat sini. Terlalu depan batang hidung dia tu. Lalu tengok ke muka dia. Oh, nak semayangnya dia. Tak kena tepat ni. Bukan kata melintasi itu tidak haram. Makruh pun tidak. Dia yang akan kurang pahala. Orang yang semayang tepi jalan tu akan kurang pahala. Oh, nak semayang sunatnya dia ba'diyah Jumaat. Tak kena tepat nak semayang ni. Tapi orang kita dah tahu, tunggulah dianya. Tunggu apa? Orang semayang tak kena tepat. Dia semayang kena ada, bukan tempat laluan orang. Kena ada hadangan di hadapan. Bukan semayang tengah lamang gitu. Semayang tengah lamang tu makruh dah. Kemudian kita kena ingat, sebut melintasi orang semayang ni, melintasi ruang 3 hasta. Sebab ruang solat adalah ruang 3 hasta. Ni, ruang sah ni ruang solat. Kalau dia sudah melepasi ruang solat, itu tidak dipanggil melintasi orang solat. Tapi orang kita ni cermat. Dia punya orang solat tengah tu walah. Kalau lintas depan batang hidung dia pun tak makruh sebab dia semayang tengah lamang. Orang kita kan noh kat depan tu dia ni. Dia U-turn jauh. Jauh. Barulah dia pun U-turn. U-turn. Sebab apa? Dia kata orang solat. Dia kira melintasi solat ni, melintasi ruang solat dia 3 hasta je. Kalau pergi ikut depan tu bukan panggil melintasi dah. Yang kita tu lah, dia pergi jauh ke depan, baru dia pun U-turn mari. Oh, kata jauhnya U-turn. Dia melintasi ni dalam ruang solat tu lah, bukan 3 hasta lah. Ruang di sujud tu. Itu ruang di solat. Mana kalau sejadah tu lepas lah. Adakah sejadah boleh jadikan sebagai sutrah? Dia di antara sutrah adalah hamparan. Sejadah boleh jadi sutrah. Tapi kena cari tiang dinding dahululah. Kena cari barang dahulu, barulah tak ada, dijadikan sutrah. Sejadah hamparan sebagai sutrah. Barulah dapat pahala sunat ada sutrah. Barulah tidak makruh semayang tengah lamang. Cuma persoalan dia lepas daripada hamparan, sejadah lah sebagai sutrah. Garisan sah ni boleh jadikan sutrah ke tidak? Boleh jadikan sutrah garisan sah jikalau tidak ada barang lain. Dinding tak ada, tiang tak ada, barang tak ada, kemudian hamparan sejadah tak ada. Jadi boleh jadikan garisan sah sebagai sutrah kita. Itu ruang solat kita. Tapi kena mengikut dia punya tertib lah. Selagi dinding tiang ada, sejadah hamparan ada, kita jadikan garisan sebagai sutrah, tidak dikira. Dikira macam tak ada sutrah juga. Tapi atas pandangan yang daif lah, ni boleh pakai lah. Walaupun ada dinding, ada tiang, garisan sah tu sudah boleh jadikan sebagai sutrah. Itu atas pandangan muktamad. Tapi tak apa dah, kita boleh jadikan. Kita semayang dalam kaki kita dalam garisan saf.
Di hadapan kita ada garisan saf. Faham tak? Di sinilah tempat kita solat. Kamu jangan lalu kot depan ni. Dia ada macam ada sutra. Garisan saf. Tak apalah itu pandangan daif. Pandangan muktamad boleh pakai garisan saf. Tapi dia kena ikut tertib lah. Tertib macam mana? Cari dinding tiang. Tak dok dinding tiang. Cari barang. Tak dok barang. Jadikan hampar sejadah sebagai sutra. Hadangan. Tak dok juga. Maka barulah boleh dijadikan garisan sebagai sutra. Itu atas pandangan yang muktamad. Tapi satu pandangan tak apa. Walaupun dinding tiang masih lagi ada. Dijadikan garisan saf sebagai sutra. Hukumnya sudah dapat pada sunat. Dan tidak makruh dah solat dia tu. Sebab ada dah hadangan sutra di hadapan. Walaupun dengan garisan saf sekalipun. Jangan semayang tengah lamang itu sudahlah. Tengah lamang. Dia bukan hanya kita semayang nak ada sutra. Yang kedua, kita semayang biarlah lepas pandangan kita dan pandangan orang. Pada ni. Biar dalam sembahyang kita tu, kalau pandangan kita, muka kita terangkat, mata terangkat, nak cari tempat yang mana mata kita tidak akan bertentang dengan mata orang lain. Ada ni. Biar mari ke depan. Nak sembahyang qabliyah ni mari ke depan. Yang duduk belakang tu malu-malu apa. Tak mari depan. Duduk belakang dia mari sunat. Malu apa? Mari ke depan. Itu semayang ada dah tiang tu. Tiang ada, betul? Ada sutra. Tapi kalau kita duduk di belakang, kalau kita terangkat kepala, kita boleh terpandang orang di hadapan yang tengah duduk. Pada ni. Boleh kan? Bertentang mata. Boleh bertentang mata. Lepas tu kadang-kadang, kita bertentang mata dengan orang solat. Bukan dia nak lari mata. Kita yang lari mata. Dan dia nak lawan mata. Apa mu sembahyang tu kan? Ada macam gitu. Terpandang di tengah solat. Dia pun tengok. Kenapa macam nak balong orang? Dia dalam solat. Sebab tu kata sembahyang tu biar lepas. Pada lepas. Biar duduk depan tu kalau kita terangkat pandangan kita tidak bertentang dengan pandangan siapa-siapa. Itu baru comel. Ada. Ialah kadang-kadang memang mata tengok tempat sujud. Tapi terkadang pandangan kita teralih. Pandangan kita teralih. Kita teralih pandangan biar jangan bertentang dengan pandangan siapa-siapa. Sebab apa? Sebab kita duduk ke depan dah. Lepas molek dah. Bukan di belakang. Orang kata kita semayang. Dia gitu. Tapi orang kita ni, tak ambuh rebut sah. Hak lain dia rebut. Sah dia tak ambuh rebut. Dia semayang belakang je. Buat malu-malu je. Kenapa gitu? Bukan kata masuk. Ambil sah yang pertama, semayang qabliyah. Tak. Duduk belakang. Nak cerita dia tak tomok lah, tak berebut. Hak tu kena tomok, hak tu kena berebut tu pahala. Hak jangan tomok, jangan berebut tu harta dunia. Jadi perangai tu. Dia malu hidup belakang je. Apa dia adik apa? Biar pelepah panggil dah. Kan kita mari ke depan kan, tak pelepah dah. Beres dah. Tak ada dah. Orang tak akan terpandang kita tak akan terpandang orang. Itu cuma adab-adab belaka tu. Adab-adab tiga solat. Ni nak solat. Hari Jumaat sampai muka pintu orang pun dia solat. Konong dianya. Allah. Mayang bak dia Jumaat dulu. Nak lorak, nak balik, nak pergi ke mana. Lajulah cepat-cepat dia pun semayang. Kat pintu orang boleh. Tunggu pulak ke dia. Ya tu tak boleh lah kak. Kita lalu depan dia tu. Haram. Makruh pun tidak Dia yang makruh. Dia yang akan kurang pahala. Di tas seorang, kurang pahala dia. Melintasi seorang, kurang pahala dia. Lepas tu kata panggil habis orang lain. Main kolok kat pintu ni. Ajar Tak reti nak semayang, tak kena tepak ni. Dia macam-macam peseng lah.
Buat semaya macam peseng. Belajar tambuh.